Ya, COVID-19 itu benar dan juga kita melihat risiko penularan COVID-19 ini khususnya berkenaan variant of concern Omicron ini sudah pun berada dalam negara kita. Betul. Dan sudah pastinya ia merupakan satu kebimbangan untuk kita semua. Namun di sebalik kebimbangan itu terdapat SOP dan juga pematuhan norma baharu yang perlu kita perkasakan dan juga pengambilan dos penggalak khususnya bagi golongan kanak-kanak. Ya, betul. Dan kita akan berbincang tentang perkara ini. Adakah perlukah kanak-kanak mengambil vaksin COVID-19? Yang akan berbicara tentang perkara ini, iaitu saya kenalkan di talian Google Meet, iaitu Dr. Tiaga Nadaraja selaku Ketua Jabatan Pakar Perunding Pediatrik dan Perubatan Remaja Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta Kedah. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, selamat pagi. Ya. Okey, Doktor. Kita sedia maklum baru-baru ini KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengumumkan untuk memulakan program PICK Kids bagi kanak-kanak berusia 5 sehingga 11 tahun. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Doktor, mungkin Doktor boleh memberikan penerangan khususnya kepada golongan ibu bapa di luar sana yang masih lagi ragu-ragu, yang tidak mengetahui berkenaan kepentingan vaksinasi kepada golongan kanak-kanak ini, Doktor. Okey, terima kasih. Memang vaksin untuk kanak-kanak di antara 5 hingga 11 tahun telah pun diluluskan awal tahun ini dan program ini akan dijadualkan bermula pada 3 hari bulan Februari iaitu ia akan dimulakan di Hospital Tugu Azizah di Kuala Lumpur dulu. Dia akan keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang ada komorbiditi dahulu dan juga seterusnya semua kanak-kanak yang lain. Jadi memang saya rasa pendapat saya lah kalau sebarang benda yang baru dalam bidang, khususnya dalam bidang perubatan termasuk ubat-ubatan ataupun prosedur pembedahan, pastinya orang ada keraguannya, khususnya apabila kita memberi sesuatu kepada kanak-kanak ataupun orang yang sihat. Tapi percayalah, kita ni manusia ni, kita ada naluri semula jadi untuk menyelamatkan kanak-kanak ya. Jadi contohnya kalau kita lihat ada yang kanak-kanak tengah lemas pun, orang dewasa yang tak tahu berenang pun dia akan terjun untuk menyelamatkan nyawa kanak-kanak itu. Jadi percayalah, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia termasuk jururawat dan doktor-doktor, mustahil kita ini nak melakukan sesuatu yang akan menjejaskan kesihatan seseorang kanak-kanak ya. Jadi saya harap ibu bapa akan yakin dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan kerana vaksin ini telah terbukti berkesan untuk mengurangkan morbiditi dan juga COVID yang serius termasuk kematian di kalangan dewasa setakat ini. Baik, Doktor. Dan vaksin untuk kanak-kanak, jenis vaksin mungkin Doktor boleh kongsikan antara jenis vaksin yang akan diberikan kepada kanak-kanak dan berapa dos yang akan diberikan? Okey. Vaksin yang setakat ini, satu saja vaksin yang telah menerima kelulusan untuk pemberian kepada kanak-kanak iaitu vaksin Comirnaty ataupun yang ramai kenal sebagai Pfizer vaksin. Ya, dan dos tu yang penting ialah ramai yang berpendapat dos tu sama dengan orang dewasa. Tidak, sebenarnya dos dia adalah sepertiga daripada yang kita berikan kepada dewasa iaitu 10 mikrogram sahaja. Dan setakat ini daripada Technical Working Group dan juga kumpulan pakar pediatrik yang menyediakan garis panduan vaksinasi kanak-kanak, kami pada masa sekarang kita cadangkan untuk 2 dos sahaja dahulu. Mungkin di masa depan kita akan fikirkan tentang adakah kita perlu dos ketiga. Okey, Doktor. Pada peringkat permulaannya untuk PICK Kids ini, siapakah kelompok sasaran kanak-kanak yang disasarkan untuk menerima vaksinasi COVID-19 ini? Dan juga bagaimana kerisauan daripada ibu bapa di luar sana sekiranya anak-anak mereka mempunyai alahan? Bagaimana pencerahan pada Doktor? Ya. Kumpulan yang kita sasarkan dahulu adalah mereka yang bermasalah penyakit lain, contoh komorbiditi kita katakannya. Contohnya mereka ada masalah kronik seperti masalah paru-paru, penyakit jantung, buah pinggang, kencing manis dan juga kanak-kanak yang obes. Sebab mereka ini adalah dalam golongan yang dianggap sebagai berisiko tinggi untuk mendapat COVID yang serius, kategori 4 dan 5. Mereka yang kita katakannya. Jadi dan saya nak bagi satu analogi secara ringkas ya. Cuba bayangkan seorang kanak-kanak 10 tahun perlu melintas jalan raya. Apa yang kita perlu buat untuk kanak-kanak itu ialah memberi dia maklumat tentang bagaimana nak melintas, tengok kiri kanan kiri dan pastikan kita melintas menggunakan jalan yang sebenar. Betul. Sama macam itu Kementerian Kesihatan nak
orang ramai diberi maklumat tentang vaksin ini. Seterusnya apabila kanak-kanak itu melintas tu, dia kena ada traffic light untuk pejalan kaki, dia ada jalan raya yang elok dan sebagainya. Sama seperti itu, di tempat-tempat yang kita sediakan untuk vaksinasi itu, pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan semua staf-staf yang boleh berkemampuan untuk memberi vaksin itu dengan cara yang paling selamat, dan juga tim ataupun pasukan yang boleh merawat mereka-mereka yang mendapat kesan sampingan seperti anafilaksis ataupun alah yang teruk dan sebagainya. Jadi semua persediaan telah dilakukan, ya. Dan kalau ada yang dapat alah yang paling teruk pun, memang ada pasukan yang akan membuat apa kita kata rawatan serta-merta, dan juga seterusnya akan dirujuk ke hospital untuk admission, ya. Baik, dan mungkin juga doktor boleh jelaskan keutamaan vaksinasi bagi golongan kanak-kanak ini, terutamanya apabila kita lihat di awal tahun, iaitu mula pembukaan sekolah, maka bermulalah munculnya kluster-kluster baru melibatkan kanak-kanak, dan ini antara perkara yang membimbangkan ibu bapa dan khususnya dalam komuniti kita lah. Dan doktor, mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi, sekiranya dengan mendapatkan vaksin ini untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun ini, supaya kita dapat sekurang-kurangnya menjaga mereka golongan kecil ini. Silakan. Jadi itulah pentingnya, sebab dengan bermulanya sekolah 2 minggu yang lalu, memang kita dah mula lihat berpuluh-puluh kluster sekolah, ya. Jadi lebih penting sekarang kita rasa vaksin itu sangat amat diperlukan, sebab kalau kluster ini semakin bertambah dan terpaksa sekolah ditutup lagi sekali, kita sebenarnya tidak memberi peluang paling optimum untuk pembelajaran kanak-kanak. Berapa lama mereka nak belajar melalui online, ya? Mereka dah bosan dah. Jadi kita nak vaksin ini diberikan supaya kanak-kanak masih boleh menjalani alam persekolahan yang seperti mana kita dulu alami, ya. Sekarang mereka semua depan komputer. Saya kesian mereka. Satu lagi ialah, kalau kita beri vaksin kepada golongan ini, mereka tidak akan mendapat COVID yang serius, dan juga pada masa yang sama peluang untuk mereka menularkan penyakit ini kepada orang dewasa pun akan semakin kurang. Jadi kita secara tidak langsung sebenarnya agak juga melindungi orang dewasa di rumah. Betul. Itu peranan pentingnya untuk pengambilan vaksin ini, bukan saja kepada golongan dewasa, malah juga kepada golongan kanak-kanak. Okey doktor, mungkin doktor boleh berikan pencerahan juga berkenaan pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak. Bukan negara kita sahaja yang telah melaksanakan PICK Kids ini, malah di peringkat global beberapa negara maju juga telah pun melaksanakan PICK ataupun program pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak, dan ianya telah pun memperlihatkan kesan ataupun impak yang sangat positif. Jadi penerangan doktor berkenaan perkara ini berdasarkan data dan juga sains di peringkat global, doktor. Ya. Kalau kita lihat di peringkat global, ya, negara United Kingdom dan juga baru-baru ini data daripada United States, ya, hampir 9 juta telah menerima vaksin tersebut. Singapura telah pun mulakan vaksinasi untuk kanak-kanak golongan ini lebih awal daripada kita. Dan apa yang kita dapati ialah dia memang berkesan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID dan seterusnya kematian di kalangan kanak-kanak. Dan data-data menunjukkan kesan sampingan daripada vaksin ini amat rendah. Sangat rendah. Ramai ibu bapa yang agak risau tentang apa yang kita katakan mungkin telah dibaca di media sosial tentang myokarditis ataupun gangguan pada jantung. Tapi data menunjukkan bahawa risiko daripada vaksin itu sangat terlalu rendah. Khususnya lebih kerap berlaku di kalangan remaja dan juga mereka yang sehingga ke umur lebih kurang 30 tahun. Sangat rendah di kalangan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Yang itu pun kebanyakannya tidak menyebabkan apa-apa kematian atau sebagainya. Mereka semua sihat, ya. Kalau kita banding dengan jangkitan COVID sendiri, ya, risiko mendapat myokarditis ataupun masalah pada jantung itu berkali lebih tinggi daripada vaksin. Jadi kita memang sudah ada data yang begitu banyak di seluruh dunia. Jadi bukan kita ni terburu-buru menjalankan pemberian vaksin kepada kanak-kanak. Ianya dia akan agak teliti dan memastikannya ia benar-benar selamat sebelum kita mulakan.
Ya, pasti diambil kira pelbagai faktor, doktor, sebelum sebelum keluarkan kenyataan untuk perlunya untuk kanak-kanak berusia 5 sehingga 11 tahun untuk mendapatkan vaksin. Dan kita dah fahamkan juga ibu bapa boleh mula mendaftar pada 2 Februari, doktor. Tapi bagaimana caranya untuk ibu bapa di luar sana sama-sama mendaftarkan anak-anak mereka yang berusia lingkungan 5 hingga 11 tahun untuk mendapatkan vaksinasi? Bagaimana? Okey, apa yang saya difahamkan ialah vaksin itu akan sampai dalam masa beberapa hari lagi. Dan kalau tak silap saya, daripada 31 hari bulan Januari ini, ibu bapa boleh mendaftar melalui MySejahtera. Mereka mendaftar sebagai tanggungan mereka. Mungkin selepas kita mulakan polisi ini, mungkin kemudian mereka akan mengubah sedikit, mungkin ada cara lain kanak-kanak itu boleh mendaftar. Pada masa sekarang, ibu bapa boleh mendaftar sebagai tanggungan. Dan juga di mereka yang mendapat rawatan susulan di hospital, mereka juga boleh membuat pendaftaran semasa mereka datang ke hospital, mereka boleh terus daftar di hospital dan mulakan vaksinasi mereka. Okey, doktor. Itu cara mendaftarnya lah. Mungkin sekali lagi, doktor, kita nak berikan penekanan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya kepada ibu bapa di luar sana yang masih ragu-ragu, yang masih tak tahu nak daftar ke tak untuk anak-anak mereka mendapatkan vaksinasi ini. Jadi penjelasan sekali lagi daripada doktor kepada masyarakat di luar sana kepentingan pengambilan dos vaksinasi ini kepada golongan kanak-kanak ini. Ya, seperti yang Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan telah maklumkan tadi dalam ringkas itu, kita melakukan yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia, untuk melindungi rakyat Malaysia daripada jangkitan COVID. Dan kita sudah pun berjaya memberi vaksin kepada orang dewasa hampir lebih 80%, juga remaja hampir 70% ke atas. Ini tibalah masa untuk kita melindungi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Berapa lama kita nak pinggirkan mereka daripada vaksin ini dan mendedahkan mereka kepada risiko yang begitu tinggi kalau mereka dapat COVID yang serius, ya. Jadi kalau kita kata kita tidak ada kematian di kalangan kanak-kanak, sebenarnya tidak benar. Ramai kanak-kanak yang telah meninggal dalam masa tempoh 2 tahun COVID ini, ya. Jadi kita nak selamat. Bagi seorang pakar kanak-kanak, setiap nyawa kanak-kanak adalah penting bagi kami. Betul. Ya, betul. Jadi, betul semestinya. Itu dia. Nyawa keluarga Malaysia adalah sangat penting untuk kita semua. Jadi kita perlu selamatkan dengan cara kita mengambil vaksin ini, insya-Allah, yang dapat mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bukan saja kepada golongan dewasa, malah juga kepada golongan kanak-kanak. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Tiagar Nada Rajau yang merupakan Ketua Jabatan Pakar Perunding Pediatrik dan Perubatan Remaja Hospital Sultanah Bahiyah Alostar Kedah. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Thank you. Baik, itu antara perkembangan yang sangat pentinglah.